Kita berada pada muka surat 85, bab yang ke-17. Babu maja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita dapat tahu antara pakaian Rasulullah adalah serban. Jadi serban adalah salah satu cara pemakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, para ayah dan bunda muslimin musliman yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, untuk kita memperdalamkan lagi pengenalan kita kepada kekasih Allah, pengenalan kita kepada seafdal-afdal manusia, pengenalan kita kepada seorang yang kalau bukan kerana dia, kita dan alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 85, bab yang ke-17. Babu maja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita dapat tahu antara pakaian Rasulullah adalah serban. Jadi serban adalah salah satu cara pemakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammad ibn Salamah haddatsana Mahmud ibn Ghailan haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa alaihi imamatun sauda. Haddatsana, telah khabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi daripada Hammad bin Salamah, beralih kepada riwayat lain haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Waqi' daripada Hammad bin Salamah daripada Abi Zubair daripada Jabir. Beralih daripada riwayat lain panggil tahwil dalam ilmu hadis. Tahwil ataupun ringkasan di situ kita nampak dalam kurungan ha, maksudnya hadis ni Imam Bukhari dengar, Imam Tirmizi dengar daripada dua orang. Satu daripada Muhammad bin Bashar, lagi satu daripada Mahmud bin Ghailan. Kedua-duanya guru kepada Imam Tirmizi. Dan kedua-dua riwayat ini bertemu di Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Baik. Daripada hadis ini kita dapat tahu daripada Az-Zubair haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Waqi' daripada Hammad bin Salamah daripada Abi Zubair daripada Jabir, baginda Nabi SAW memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dengan berserban hitam. Nabi SAW pakai serban hitam. Jadi serban ni tak semestinya putih, nak pakai warna hitam pun boleh, nak pakai warna hijau pun boleh, nak pakai warna putih pun boleh. Apa maksud serban? Iaitu sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Apa sahaja yang dililit di atas kepala itu dipanggil serban. Kalau orang Melayu tu dililit plekat atas kepala dia jadi bentuk tanjak, itu dah boleh panggil serban. Sebab serban ni dimutlakkan kepada sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Bahasa Arabnya imamah. Serban dalam bahasa Arab imamah. Imamah dimutlakkan maknanya kepada apa sahaja yang dililitkan di atas kepala. Dalam bab yang lain, bab berkenaan dengan helmet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti bab tu bab mighfar Rasulullah. Bab itu menerangkan tentang helmet ataupun topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babnya bab sebelum ni kan, bab sebelum ni, muka surat 83. Bab menceritakan tentang topi besi Rasulullah. Bila Rasulullah dalam mod peperangan, mod jihad, baginda akan pakai helmet besi. Jadi bab yang sebelum ni kita belajar Rasulullah masuk ke Mekah dengan memakai topi besi. Nampak tak? Pakai topi besi. Ada dua hadis dalam bab yang sebelum ni. Kedua-duanya menceritakan tentang Rasulullah masuk kota Mekah dan pada kepala baginda ada topi besi. Hari ini kita masuk bab pun masuk kota Mekah juga. Pembukaan kota Mekah ni tak ada hari yang berbeza, hari yang sama. Hari yang sama Rasulullah masuk sebagai penguasa baru kota Mekah. Macam mana berlakunya pembukaan kota Mekah? Adakah berlaku peperangan? Bagaimana Rasulullah dapat kota Mekah? Ya. Ada tak siapa ada idea, terbaca, tertahu? Ya, ya, ya. Jangan malu-malu. Ya. Sebab penduduk kota Mekah surrender, tak sempat berlaku peperangan. Penduduk kota Mekah surrender, angkat kain putih. Macam ni. Okey, maksudnya kota Mekah
secara officialnya jatuh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana penduduk kota Mekah boleh surrender pada Rasulullah? Apa kisah di sebaliknya? Ini berlaku bila? Berlaku 8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah berlaku 8 Hijrah. Ini kisah yang sangat signifikan, kerana kota Mekah ni tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah air Nabi, tanah yang Rasulullah tak sanggup sebenarnya nak tinggalkan. Tempat kelahiran beliau, di situ ada Kaabah, ada Hajar Aswad, di situ ada Zamzam, di situ ada Kaabah, di situ ada Hijr Ismail, Safa, Marwah, Sa'i antara keduanya. Di situ ada Mataf, tempat tawaf, Makam Ibrahim, di situ ada Multazam, di situ ada Mizab, di situ ada Syazirwan, di situ ada Kelambu Kaabah, di situ ada pintu Kaabah. Ini semua tempat-tempat mustajab doa. Siapa nak tinggalkan? Ya. Saya yang asal Keluang ni pun pada asalnya berat nak tinggalkan Johor. Tak nak duduk KL. Sekali Allah kahwinkan dengan orang KL, padan muka. Ya. Jadi duduklah sini. Ya. Pada asalnya memang bila belajar ni memang kita, bila datang KL ni tengok jam kan. Sebab mana-mana daripada Johor kita nak pergi mana-mana kena sinilah airport, sinilah Pudurayanya, sinilah nak ambil bus express. Dulu belajar Thailand, sinilah nak kena pergi Puduraya. Ya. Baru ni saya pergi dah lain dah, Masya Allah. Lain dah, tak kenal lah. Saya dah tak kenal Puduraya yang saya kenal dulu, Transnational. Kan. Walhasil, ya, kalau saya yang orang Keluang yang tak ada Zamzam tu pun saya dah berat nak keluar. Ini kan Rasulullah, ya. Tempat yang ada telaga Zamzam, tempat Nabi Ibrahim, tempat moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diseksa di situ, baginda diboikot, baginda diusir, baginda dihambat, baginda diludah, baginda dihina di situ. Ya. Dan yang para pengikut Nabi SAW juga menderita sisaan daripada tuan-tuan mereka. Maka Nabi SAW mengambil keputusan untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau nak keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah pandang belakang melihat kepada Kaabah, mengatakan, wahai Kaabah, sesungguhnya kau mengetahui bahawa aku amat mencintaimu. Kalau bukan kerana pengusiran kaumku terhadapku, aku tidak akan meninggalkanmu. Siapa nak tinggalkan Kaabah? Kita yang orang luar ni sampai Kaabah menangis, meleleh air mata. Ya, kita yang orang luar ni nampak Kaabah dah meleleh air mata. Macam mana orang Kaabah sendiri nak tinggalkan Kaabah? Orang Mekah nak tinggalkan Mekah. Bukan senang, bukan mudah. Ya. Tapi Nabi SAW kacau. Tak apa. Nak tegakkan agama Allah, tak apa, tinggalkan. Dan tekanan perasaan itu ditanggung oleh Nabi dan para sahabat. Rindu Mekah, rindu Kaabah, bertahun-tahun, ya, dah bertahun-tahun tak balik ke Mekah. Jadi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita dah rindu pada Mekah. Sebab para muhajirin, 70 orang sahabat Nabi muhajirin daripada Mekah, kita dah rindu. Mari kita datang berniat ihram. Kita tak bawa senjata. Tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, dah 6 tahun tak balik, tak jumpa saudara mara. Rumah mereka ditinggalkan, dengan macam-macam ditinggalkan, perkakas semua, sebab tinggalkan selai pinggang para sahabat. Dan saudara mara pun masih ramai lagi di sana. Jadi mereka minta pada Rasulullah untuk adakan umrah, ziarah, dan kita cuba berdialog lah dengan orang kafir untuk kita masuk umrah. Jadi kita tak angkat senjata, kita tak berperang apa. Ya, masuk untuk ziarah saja, umrah. Tapi jadi mereka pun dah berihram di Bi'r Ali. Bi'r Ali, keluar daripada kota Madinah sikit, Bi'r Ali kita pakai ihram. Mereka pun bergerak, bukan naik kereta api ke Mekah.
Bukan naik bas ekspres, bas ekspres pun 6-7 jam antara Madinah, sebab 450 km, bukan 45 km. Jadi dengan unta mereka bergerak berhari-hari. Lepas 2 minggu tak silap, seminggu atau 2 minggu barulah sampai ke suatu tempat, dan nak masuk Mekah, mereka ditahan oleh kafir Quraisy sebab mereka dengar rombongan nak masuk ke Mekah. Jadi mereka tahan di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni lebih kurang 30-40 km dan nak masuk Mekah. Hudaybiyah ni just outside Mekah. Mereka tahan, roadblock, pasport. Maka Nabi SAW mengatakan, izinkan kami masuk. Kami bukan niat perang, kami tak bawa apa-apa alat peperangan pun, tak bawa pedang, tak bawa apa. Kami pun nampak ni ihram, kami nak masuk. No visa. Kafir Quraisy kata, no visa. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Taklah berundinglah dengan mereka. Kita dah jalan jauh, ya, dah menempuh perjalanan, dah ihram dah ni, dah ihram kan? Jadi nak sempurnakan ihram ni kena masuk, kena tawaf Kaabah dan tahallul. Minta runding lah, minta slow talk, cakap baik-baik dengan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Jadi beberapa wakil daripada kafir Quraisy datang berunding dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, berilah kami visa masuk, berikan kami visa. Mereka kata, this year we don't issue any visa. We don't issue any visa this year. So when, kata Rasulullah, next year we're gonna issue the visa. Next year. Come again next year. Rasulullah kata, tak boleh kali ni masuk sekejap je, ziarah sekejap je, masuk tawaf tak topik, sekejap je, sebentar. No visa, kata. Baik tak, kata. No visa this year, no visa. Jadi Rasulullah cuba berunding, para sahabat pun menunggu dengan penuh kegusaran, semua gelisah, semua dah rindu sangat dah. Bila dah dekat sama Mekah ni, hati perasaan tu, ya Allah, kan? Kemudian tak berjaya, dirunding balik. Runding dengan suatu perjanjian termaktub. Perjanjian itu nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ni perjanjian gencatan senjata, ya. Perjanjian ni sebenarnya berat sebelah. Para sahabat semua rasa lebih tertekan dengan perjanjian tersebut, sampai sahabat-sahabat Nabi yang besar pun tertekan, ya. Tapi Nabi SAW pujuk mereka, tunjukkan akhlak yang baik pada mereka. Tak apa, kita bersabar, Allah atur yang terbaik untuk kita. Tahun ni Allah tak izinkan kita masuk, ada hikmahnya, ada hikmah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah utusan Allah? Bukankah engkau orang yang hak? Engkau di atas jalan yang hak, diutus oleh Allah dengan hak. Bukankah engkau telah bermimpi bahawa kita akan masuk ke dalam Mekah? Maka Nabi SAW mengatakan, benar wahai Umar, aku bermimpi masuk Mekah, tetapi aku tidak dijanjikan bila kita dapat masuk ke Mekah tersebut. Ya, aku yakin kita akan dapat masuk Mekah, tapi aku tak tahu bila. Aku tak diberitahu oleh Allah bila kita boleh masuk Mekah. Maka pada hari ini kita telah bersiap sedia untuk masuk, dan Allah tak izinkan, bermakna Allah atur perkara yang lebih baik untuk kita. Perbualan itu disesali oleh Sayyidina Umar seluruh hidupnya. Perbualan dia tanya Rasulullah, bukankah Tuhan berada di atas yang hak? Setiap kali dia mengingati persoalan itu kepada baginda, dia menangis. Kerana pada ketika itu perasaan bukan saja Sayyidina Umar yang hebat itu, semua sahabat pun dalam keadaan sangat bingung. Para muhajirin yang ikut Rasulullah tu, muhajirin dan asal pun ada ikut, tapi muhajirin yang sangat tertekan pada ketika itu, rindu kampung halaman, sangat hebat sebab mereka orang asli Mekah. Itu tekanan perasaan, mujahadah, pengorbanan perasaan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai Umar, aku bermimpi dan aku yakin aku dijanjikan untuk masuk ke Mekah, tapi ternyata
our attempt today is not allowed by Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tak izinkan kita untuk kali ini. Maksudnya ada waktu yang lain yang Allah Taala tentukan untuk kita masuk. Masuk pasti masuk, wahai Umar. Rasulullah tak melenting pun bila Sayyidina Umar tanya macam tu. Rasulullah tak tanya balik, Umar, do you have doubt about me? You have a mere doubt about me that I'm the messenger of Allah, or Umar? Sikit pun tak melenting. Tapi Rasulullah layan. Rasulullah menyantuni. Rasulullah tahu tekanan perasaan, emosi yang sedang dialami oleh para sahabatnya. Dan Rasulullah memperintahkan kita semua tahallul di sini. Bila seseorang nak masuk ke Mekah tak dapat disebabkan kekangan dan halangan yang menyebabkan dia tak dapat masuk, dia kena tahallul dan dia kena bayar dam. Dan kita tahallul di sini, iaitu dengan letakkan kepala kita, cukur kepala. Maka bila Rasulullah keluarkan perintah cukur kepala, para sahabat begini. Ada yang main batu, ada yang semua seolah-olah macam tak dengar perintah Rasulullah. Seolah-olah tak dengar sebab emosi mereka sedang betul-betul merudum pada ketika itu. Sangat-sangat merudum. Tekanan perasaan. Tak ada siapa yang carry out apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertahallul. Tak ada siapa yang nak mulakan dulu. Maka ketika itulah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, mengatakan, wahai Rasulullah, sahabat-sahabatmu sedang dalam keadaan tekanan perasaan yang sangat hebat. Apa kata kalau abang yang mulakan dulu? Abang mulakan dulu. Maka Nabi SAW pun ambil pencukur, baginda mula cukur kepalanya. Melihat demikian itu, beberapa sahabat macam tersedar dalam lamunannya. Beliau mengambil pedang dan cukur sampai berdarah-darah kepada para sahabat. Tak ingat dah apa. Yang penting nampak cukur, mereka ambil pedang cukur kepala mereka sampai ada terkopek kulit, tak sedar. Cukur kepala untuk tahallul. Dan mereka kembali semula ke kota Madinah. Dalam masa setahun dua itu, penduduk kafir Quraisy Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana mereka mengkhianati? Mereka mengadakan komplot diam-diam untuk menyerang Nabi SAW, untuk menyerang Madinah. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang berada di sekitar Mekah, mereka semua ingin bersekongkol dengan penduduk Mekah. Mengatakan, kita siapkan angkatan, kita serang Madinah, kita bunuh Rasulullah, Madinah menjadi milik kita. Tak payah nak risau lagi tentang Nabi Muhammad. Sebab orang Mekah sentiasa rasa terancam ataupun rasa bersaing kuat dengan kekuatan ekonomi di Madinah. Sebab sebelum ni Mekah menjadi pusat ekonomi yang kuat, tapi Rasulullah telah membangunkan pasar dan ekonomi dengan sangat hebat. Mereka sentiasa terancam. Jadi mereka merasakan Rasulullah ini musuh mereka. Jadi bila orang-orang Yahudi offer untuk adakan ally, untuk adakan sekutu, untuk serang, jadi mereka setuju. Jadi somehow berita sekongkol itu telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah dedahkan rahsia komplot dan juga plot mereka itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah siapkan spy untuk hantar melihat adakah benar. Bila disahkan, maka Rasulullah SAW siapkan angkatan dan bagi dia panggil semua alai-alai Madinah, semua penduduk yang sekitar Madinah Munawarah, baginda kumpulkan untuk kita menuju ke Mekah. Mendengar Nabi SAW sudah mula kempen untuk batalion dan juga angkatan maju mara ke Mekah, pada ketika itu orang-orang Yahudi yang selama ni nak alaikan dengan penduduk Mekah cabut lari. Dan mana-mana penduduk kampung yang kata sebelum nak alai dengan penduduk Mekah, kata batalion yang dikumpulkan oleh Muhammad kali ni rasanya bergegar kita tak sanggup. Man, goodbye. Semua goodbye. Semua yang kata janji nak bersama penduduk Mekah, semuanya lari lintang pekang. Semua tak nak bersama dah. Angkatan dah makin marah. Angkatan dengan topi besi, dengan perisai, sebab tahun ke-8 Hijrah Madinah sudah kuat.
Dia punya angkatan dah kuat. Apabila sudah mula mara, penduduk Mekah melihat masing-masing dengan anak-anak, dengan wanita, dengan orang tua, dengan jumlah yang sebegini, nak berhadapan dengan batalion Muhammad, ma'assalamah, kita tak akan dapat menghadapinya. Belai-belai kita telah belot pada kita. Sebelum ni kata nak menghadapi bersama, nak hidup semati, kata soulmate, semua lari semua. Sekarang kita berhadapan seorang diri, kita takkan dapat menghadapinya. Jadi mereka adakan mesyuarat. Macam mana ni? Mereka kata tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain sama ada daripada kalangan kita yang lari keluar daripada kota Mekah, dan siapa yang nak terus tinggal di sini, kita kena surrender kepada Muhammad. Kita tak akan dapat menghadapinya. Dan beberapa orang telah mula pack barang dan keluar. Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang lagi, orang kafir keluar. Yang tinggal Abu Sufyan, Hindun dan lain-lain. Sebab beliau otai Mekah, jadi dia tak nak tinggalkan. Jadi mereka tunggulah, serah diri. Bila batalion datang tu, mereka dah bagi tahu, mereka dah nak sampai Mekah, dia dah bagi tahu yang penduduk kota Mekah dah angkat bendera putih. Kita tak berperang, Mekah automatik menjadi tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan dan tampuk pemerintahan autoriti jatuh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang takut memang dah lari. Dah pack lari lah. Nak keluar duduk overseas abroad. Keluar abroad. Yang tinggal lah. Tengok apa yang Nabi nak buat pada mereka. Sebab memang Nabi berada di posisi untuk boleh membalas dendam terhadap apa yang mereka lakukan terhadap baginda bersama dengan para sahabat baginda. Ni Abu Sufyan yang perang Uhud, beliau lah yang memimpin angkatan yang bunuh ramai sahabat Nabi. Hindun yang mengupah Wahsy untuk bunuh pakcik Rasulullah Sayyidina Hamzah di Uhud. Itu yang pemanah-pemanah Rasulullah atas bukit tu kan. Itu Abu Sufyan yang bawa atas belakang bukit tu. Dia punya angkatan, dia punya idea untuk serang hendap daripada belakang pemanah-pemanah yang Rasulullah letakkan di atas Jabal Rumah. Jabal Rumah tu bukit pemanah kan, rumah pemanah. Kita pergi Uhud kan, kita nak naik bukit tu. Itu kerja siapa? Kerja Abu Sufyan. Tapi bila terus menetap di Mekah, kita surrender. Nabi SAW masuk dalam keadaan pakai helmet besi. Jadi kedua riwayat adalah betul. Baginda sampai masuk ke Kaabah, baginda masuk dalam keadaan tertutup, tutup kain ada menutup kepala baginda sallallahu alaihi wasallam begini. Duduk. Jadi masuk dalam keadaan tertutup. Padahal masuk sebagai seorang raja. Orang zaman dulu biasanya raja baru yang baru menakluk sebuah kota, dia masuk dengan kuda dia sebagai seorang raja penakluk yang baru. I'm your conqueror. I'm your new king. Kan? This is my majesty. This is my kingdom. Tapi Nabi SAW masuk penuh tawaduk, rendah diri. Jadi Rasulullah masuk pada asalnya dengan topi besi, dan ketika sampai di hadapan Kaabah, baginda menanggalkan topi besinya, kemudian baginda mengenakan serban hitam. Serban. Jadi kedua-dua riwayat betul, tidak bertentangan dan tidak bercanggahan antara satu sama lain. Dan ketika itu penduduk kota Mekah nampak Rasulullah bersama batalion dia masuk, semua dah telan air liur apa yang Muhammad nak buat dengan kita. Sebab semua dah jadi tawanan. Bila surrender, semua jadi tawanan, semua jadi hamba. Maksudnya semua dah jadi hamba. Semua penduduk Mekah menjadi hamba tawanan kepada orang Islam. Dan sebagai hamba tawanan yang pernah bersalah pada Rasulullah boleh menjatuhkan hukuman apa sahaja. Dan baginda sampai ke Kaabah, baginda panggil Bilal. Sayyidina Bilal. Sebab Bilal ni kena seksa teruk dulu di Mekah. Dihina, dihinjak. Banyak menderita, dibaringkan di atas pasir yang panas. Dihempap dengan batu yang besar. Dia hanya mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad.
kemudian disebat oleh tuannya, dihina. Rasulullah kata, Bilal, sekarang kamu panjat ke lambu Kaabah, naik atas Kaabah dan laungkan azan. Untuk pertama kali azan dilaungkan. Sayyidina Bilal pun naik Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk pertama kali azan dilaungkan oleh seorang yang telah Allah muliakan, yang dahulunya dihina oleh manusia. Tapi apabila Allah Ta'ala tiba untuk memuliakan, tak ada siapa boleh menghalangnya. Seorang hamba yang berkulit hitam daripada Habsyah, daripada Afrika, Allah telah muliakan. Dan setelah azan, Rasulullah kata pada Sayyidina Bilal, panggil seluruh penduduk kota Mekah untuk datang menghadap, berkumpul di hadapan Kaabah. Mereka pun datang berkumpul. Maka Nabi SAW mulakan khutbahnya yang pertama, syarahan yang pertama. Wahai penduduk Mekah, ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Apakah yang kamu expect untuk aku lakukan pada hari ini? What do you expect that I'm gonna do with you people today? Kamu rasa aku akan buat apa hari ini? Ya. Maka mereka mengatakan, kami mengharapkan layanan yang baik daripada saudara kepada saudara mara dengan baik. Sentimen saudara mara, dulu tak ada saudara mara. Ketika menyeksa Rasulullah, tak ada sentimen saudara mara, layanan saudara mara dengan baik. Ya. Tapi mereka tak lain nak kata apa. Sebab ini semua, Quraisy ni semua, end of the day, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, baik, kamu mengharapkan layanan daripada seorang saudara kepada saudara maranya dengan layanan yang baik. Sekarang kamu dengar perkataanku. Kamu semua bebas, merdeka, tidak ada seorang pun yang menjadi tawanan pada hari ini. Izhabu fa antumut tulaqa, dan semua kesilapanmu dimaafkan dan terus hidup dengan harmoni dalam kota Mekah. Terkejut orang Mekah. Rasulullah berada dalam posisi yang sangat strategik untuk sama ada praktik toleransi ataupun ingin praktik balas dendam. Tapi Rasulullah pilih untuk praktik toleransi dan meninggalkan balasan dendam. Mereka terkejut melihat akhlak dan adab Rasulullah yang sebegini rupa. Betapa besarnya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari yang sepatutnya daging disiat-siat. Sebab hari ini hari yang sangat terbaik untuk balas dendam. Kita masuk dan memegang tampuk pemerintahan. Rasulullah mengatakan, la al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah, tidak wahai sahabatku, hari ini adalah hari kasih sayang ditunjukkan. Hari ini hari di mana rahmat dimanifestasikan. Hari ini kecintaan dipaparkan, wahai sahabatku. Sahabat mata al-yaum yaumul malhamah. Malhamah daripada laham daging disiap-siapkan, maksudnya dicincang mereka ni, dibunuh maksudnya, balas dendam. Rasulullah kata tidak, al-yaum yaumul marhamah. Marhamah daripada rahmat. Hari ini kasih sayang, kecintaan, kemesraan ditunjukkan. Ya. Peristiwa itu menyebabkan sebilangan besar penduduk kota Mekah masuk Islam, termasuk Abu Sufyan dan Hindun. Ya. Orang bertanya kepada Hindun, macam mana kau masuk Islam sekarang? Dulu kau kata kalau keldai kau masuk Islam, kau takkan masuk Islam. Dia kata, maksudnya dulu dia kata, if my donkey embrace Islam, I will never embrace Islam. Sekarang macam mana kau dah masuk Islam? Nak kata Hindu ni maksudnya kalau donkey aku pun masuk Islam, aku takkan masuk Islam, maksudnya begitu dahsyat pemusahanya. Dia kata betul, tapi hari ini Islam dah masuk aku tak masuk Islam, tapi Islam dah masuk aku. Ini adalah layanan
akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menambat dan menawan hati manusia. Dalam dakwah ni kita kena kasih sayang penuh dengan kecintaan. Kita sayang semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak layan orang dengan keras, dengan kasar. Ini adalah legasi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dakap. Dalam kita melayani manusia, tinggalkan kekerasan dan kekasaran, tapi sentiasa tunjukkan kasih sayang, kecintaan, sehingga manusia merasakan kecintaan kita, kasih sayang kita, kelapangan kita, keluasan kita. Maka Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan menyebabkan seluruh kafir Quraisy itu tidak ada seorang pun yang terbaki, semuanya masuk Islam tanpa terkecuali. Dan orang yang dah lari macam Ikrimah bin Abu Jahal dah lari dah. Bila Rasulullah umumkan pengumuman tersebut, orang penduduk Mekah hantar penunggang kuda yang terlaju untuk cari balik mana-mana ahli keluarga yang dah lari, cabut lari. Kata Nabi Muhammad, bagi kemaafan kepada kita. Mereka kejar balik yang dah lari. Terkejut mereka. Betul ke ni? Serius ke? Muhammad, maafkan kita. Betul ke ni? Ke kau ni spy ke apa ni? Ke ini strategi ke apa ni? Tidak, iya. Bersumpah. Memang Muhammad maafkan kita. Tak buat apa-apa kat kita. Betul. Ke ni taktik ke ni? Tak helah ke ni? Bukan helah. Iya, Muhammad maafkan. Kau tak kenal Muhammad. Kan? Dia mana pernah bohong? Dia tak iya balik lah. Ikrimah balik, masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang setia. Ikrimah bin Abu Jahal, dahsyat. Ikrimah ni dahsyat. Bila dapat balik tu jadi sahabat setia habis. Abu Sufyan pun begitu. Abu Sufyan, Hindun, semua menjadi sahabat yang setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dakwah ni tak perlu kasar-kasar, tak perlu keras-keras. Tenang-tenang sudah, tenang-tenang, ya. Tak perlu nak caci, tak perlu keluarkan perkataan-perkataan yang sadistik, yang nasty, yang sarkastik, ya. Tak perlu nak pilih-pilih, sindir-sindir pedas. Dah cukup sampaikan keterangan dan hujah yang benar, yang hak. Sama ada orang nak terima, alhamdulillah, hidayah di tangan Allah. Kalau orang tak terima, hidayah pun di tangan Allah SWT. Hidayah bukan di tangan kita, tapi tugas kita untuk tunjukkan dakwah yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, kelembutan yang terbaik, tolak ansur yang terbaik. Adakah kita menyangka kalau kita keras dengan kekerasan orang tunduk kepada kita, orang makin lari daripada kita? Kalau kita yakin hidayah di tangan Allah SWT, maka lakukan dakwah dengan cara yang terbaik. Sentiasa bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan daripada Musawwir Al-Warraq, daripada Ja'far bin Amr bin Hurais, daripada ayahnya berkata, aku melihat serban hitam di atas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan dan Yusuf bin Isa, kedua-duanya berkata, haddatsana Waqi' daripada Musawwir Al-Warraq, daripada Ja'far bin Amr bin Hurais, daripada ayahnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia dengan memakai serban hitam. Sikit lagi saya nak sambung. Selepas orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam, manusia bangsa Arab daripada segenap negara, mereka semua datang berbondong-bondong kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Sebab terperanjat tengok macam mana kafir Quraisy, sebab orang-orang Arab kenal Quraisy ni macam mana. Orang Quraisy ni, sebab kalau kita duduk dalam satu bangsa tu, kita tahu bangsa mana yang paling dahsyat sekali, paling rigid sekali, paling keras sekali. Semua boleh tertunduk dengan Rasulullah. Siapa kita ni? Sebab orang bahasa Arab semua mengaku Quraisy adalah yang tertinggi. Sekali semuanya jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuluh-puluh ribu manusia daripada Oman, daripada Yaman, semua berbondong-bondong. Sehingga ketika Haji Wida tahun ke-11, tahun ke Haji Wida, 9 setahun 2 tahun selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, setahun ataupun setahun setengah begitu, sahabat Nabi yang berkumpul di hadapan Nabi lebih kurang ada 124,000 Nabi, seperti mana yang
disebutkan dalam Sirah Nabawiyah oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. 124,000 mana datang tiba-tiba. Ya. Satu impak penduduk kota Mekah tu. Jadi orang semua buka mata. Bila mereka tertunduk pada Rasulullah dan seluruh bangsa Arab tunduk pada Rasulullah, pun bangsa Rom pun terkejut. Bangsa Rom terkejut. Sebab selama ni pun mereka tak nak takluk Arab ni sebab mereka tahu orang Arab ni macam mana. Mereka boleh takluk daripada timur ke barat, tapi untuk bangsa Arab mereka tak ada keinginan untuk nak takluk. Bangsa Rom dan Parsi tak ada selera nak takluk bangsa Arab sebab dahsyatnya bangsa Arab ni takut kalau jadi rakyat kita dia berjangkit dia punya jahiliah pada kita. Tak sanggup. Tak apalah kita luaskan empire jajahan kita di tempat lain, tak nak masuk Arab. Sebab tu Arab ni tak pernah berada di bawah jajahan empire Rom ataupun Parsi, padahal dia sebelah-sebelah je. Sebab empire Rom dan Parsi tak ada selera dengan bangsa Arab. Mereka semua terkejut satu bangsa Arab boleh bersatu di bawah Rasulullah. Mereka tahu bangsa Arab ni berketurunan-keturunan pun mereka takkan dapat bersatu sebab mereka ni gatuh semua. Tak boleh, dia taklah bersatu. Orang Arab ni tak boleh bersatu. Orang Arab Parsi dah tahu sangat. Sekali semua boleh bersatu, real punya bersatu di bawah Rasulullah, di bawah satu personality. Ini suatu pencapaian tak pernah berlaku pada bangsa Arab. Ya. Kalau kita tengok sekarang in the Gulf countries, kita lihat mereka susah untuk bersatu. Itulah bangsa Arab. Kita ingat senang di Syam, di Jordan, Palestin, orang Arab nak bersatu. Orang Oman, Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Dubai nak bersatu. Payah. Ini bersatu bila Imam Mahdi keluar baru boleh bersatu. Nanti di bawah Imam Mahdi boleh bersatu. Ya. Tapi manusia perlu terus berusaha untuk bersatu. Ya. Ulama-ulama terus patut berusaha bangkit untuk menyatukan, walaupun susah nak menyatukan. Kita di Palestin tu ada dua pecahan, Hamas dengan Fatah. Dua ni pun dah bertelagah, dah susah nak satukan dah antara Fatah dan Hamas ni. Ini dua kelompok besar Palestin. Macam mana kita nak satukan? Tapi kena usaha juga. Kita tak kena tunggu Imam Mahdi dulu baru kita nak satukan, tak. Kita usahakan dulu, kita tunjukkan. Allah akan cari pahala orang-orang yang cuba menyatukan umat Islam. Walaupun kita mengetahui usaha ini akan disempurnakan oleh Khalifah Al-Mahdi kelak. Beliau akan satukan seluruh umat Islam di bawah telunjuk pemerintahannya. Sebab saya ini duduk dunia Arab. Kita tak perlu nak keluar negara, tengok negara-negara Arab yang lain bertelagah. Kita dalam satu kampung tu je, satu kabilah dengan kabilah je. Dia punya pergaduhan meleret. Memang dahsyat. Kadang saya nak pergi satu tempat tu, kadang saya kena tahan dekat tengah jalan sampai 4-5 jam sebab tengah kabilah gaduh. Sama kampung dengan kampung gaduh. Mereka gaduh bukan gaduh bertumbuk gitu dengan senapang semua. Jadi nak lalu tu bahaya, takut peluru bersipang siu. Ya. Kadang anjing masuk dalam kebun dia, yang ni kambing dia termasuk dia. Benda-benda simple je. Memang benda-benda simple je mereka boleh gaduh, melirik-lirik. Boleh melibatkan nyawa, boleh melibatkan dahsyat. Ya. Orang Arab ni. Tapi the fact that Allah SWT bangkitkan Rasulullah di kalangan bangsa Arab, pasti ada hikmah besar. Bahawa dalam keadaan orang Arab yang seperti itu, sudah tentu bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik di dunia ini. Dalam keadaan macam tu pun, by hook or by crook, despite of all that, bangsa Arab semestinya bangsa yang paling hebat di sisi Allah. Kalau tidak mungkin penghulu kepada segala Rasul bangkit daripada bangsa ini. Tidak mungkin. Sudah tentu sebab bangsa itu bangsa yang terbaik. Di mana saja Rasulullah berasal, di situ tempat yang terbaik. Mekah adalah ibu kepada segala negara. Ya. Baik. Haddatsana Harun bin Ishaq
Al-Hamdani hadatsana Yahya bin Muhammad Al-Madani daripada Abdul Aziz bin Muhammad daripada Ubaidillah bin Umar daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Nabi SAW apabila memakai serban, baginda melepaskan ekor serbannya di antara kedua-dua bahunya, antara kedua-dua bahu. Begini hadisnya. Imam Mahmud bainnya katifaihi. Jadi panjanglah ekornya, dia boleh ekornya boleh berada di antara dua bahu Nabi SAW. Antara belah sini, kadang-kadang dia sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Jadi di situ kita dapat tahu serban yang dipakai oleh Rasulullah ada ekor. Baik, kalau ada orang pakai serban dia tak pakai ekor, dia lilit saja, adakah boleh dipanggil serban? Tetap boleh. Sebab yang namanya serban tidak disyaratkan adanya ekor, cukup sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Cuma yang style Rasulullah ini, serban baginda lilit bersama dengan ada ekornya, ya. Kalau ulama-ulama Mesir biasanya, ulama-ulama Mesir, ulama Syria, ulama Jordan, serban mereka biasanya mereka tak ada ekor, mereka hanya lilit saja, lilit, ya. Baik. Berkata Nafi' Ibnu Umar juga berbuat sedemikian, iaitu Sayyidina Ibnu Umar juga lilit serban ada ekor. Berkata Ubaidullah, aku melihat Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ni cicit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Salim adalah cicit Sayyidina Umar Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim ni cucu Sayyidina Umar, dan Qasim juga cucu Sayyidina Abu Bakar, sebab Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan Salim pula Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kedua-duanya cucu sahabat besar, pun pakai serban ada ekor. Haddatsana Yusuf bin Isa haddatsana Waqi' haddatsana Abu Sulaiman Abdul Rahman ibn Ghasil daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia dengan memakai serban yang berlumuran minyak rambut. Minyak rambut di sini maksudnya nampak kesan-kesan minyak zaitun. Kerana apa? Kerana baginda orang yang sangat partikular menjaga rambutnya dengan meminyakinya, ya. Nanti bab yang ke-20 muka surat 94 nanti kita akan lihat cerita macam mana baginda, pakaian baginda yang macam penjual minyak, sebab minyak jatuh-jatuh, ya. Muka surat 94 tu nak bagi tahu betapa Rasulullah tu partikular jaga rambutnya, ya. Minyak rambut sampai Rasulullah kan nak pakai serban, baginda letak sapu tangan, kinak, sapu tangan untuk nak lapik antara rambutnya dengan serbannya, supaya serbannya tak terlalu serap minyak yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rambutnya, ya. Jadi sunnah meminyakkan rambut minyak rambut dengan guna zaitun, sama ada lelaki ataupun perempuan, ya. Baik, bab yang berikutnya, bab yang ke-18, bab maja'a fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kain pelikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain pelikat ni maksudnya kain sarung. Kain sarung. Maksudnya Nabi SAW ni pakai kain sarung, ya. Kain sarung ni kain pelikat lah. Macam kain pelikat. Cuma apa yang saya belajar, kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah tu tak berjahit. Macam kain pelikat kita kan berjahit kat tengahnya, sambung. Tapi macam Rasulullah dia macam kain panjang, Rasulullah hanya lilit saja. Ya. Itu memang saya biasa nampak lah seperti itu di Yaman. Orang-orang Arab Yaman memang kain pelekatnya dia tak pakai macam kain pelikat kita yang dah jahit siap, tinggal sarung je. Yang ni dia kain panjang, dia jadi dia lilit, pusingkan badan dia, jadikan kain pelikat. Haddatsana Ahmad
ibni Mani' haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ayyub, daripada Humaid bin Hilal daripada Abi Burdah daripada ayahnya berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan, yakni untuk memperlihatkan kepada kami pakaian yang bertampal serta kain pelikat yang tebal. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian dengan dua pakaian ini. Sayyidina Aisyah simpan kain pelikat yang tebal. Ini pun di Yaman pun saya nampaklah kain mereka tu yang untuk guna untuk kain sarung dia agak tebal. Dia agak tebal. Macam orang pakai ihram kan? Kan ihram kan lilit-lilit, dia tak boleh berjahit kan? Lebih kurang Nabi SAW pakai macam tu. Dan pakaian baginda bertampal. Hadis yang berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Daud daripada Syu'bah daripada Ash'ath Ibn Sulaim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar makcikku Ruham yang menceritakan tentang pakciknya Ubaid bin Khalid Al-Muharibi berkata, ketika aku berjalan di Madinah, tiba-tiba ada orang di belakangku menegur, naikkan kain pelekatmu, kerana itu lebih menjaga, yakni lebih bertakwa dan lebih tahan lama. Rupa-rupanya orang tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, kain ini hanyalah selimut hitam putih, yakni kain hitam bergaris putih, iaitu dia belang-belang hitam putih. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak mendapati padaku contoh tauladan? Lalu aku melihat rupa-rupanya kain pelikat baginda sampai ke pertengahan betis. Singkat, maksudnya tidak melirik di atas tanah. Macam ni siapa pakciknya pakcik ni tadi nama Ubaid ni radhiyallahu anhu berjalan dengan kainnya melirik di atas. Jadi Rasulullah kata, angkat, jangan melirik. Jadi dia mengatakan kain ni kain biasa je, kain biasa, kain belang biasa, kalau kena tanah pun tak ada masalah lah, dia tak kisahlah kualiti, memang kualiti tak apalah, kena tanah pun. Tapi Rasulullah kata, tidakkah engkau ingin menjadikan aku contoh tauladan? Kemudian beliau melihat, Rasulullah pakai naik sampai ke pertengahan betis. Maka Rasulullah tunjukkan apa yang terbaik untuk nak pakai. Ini untuk lelaki. Kalau perempuan tak apa. Kalau perempuan nak melirik atas sana, tidak menjadi masalah. Bahkan lebih afdal lah sebenarnya untuk perempuan melirik tu, sebab dia lebih dapat tutup aurat dengan lebih baik. Untuk perempuan tak apa. Sebab tu kita tahu perempuan Arab tu mereka melirik kan, mereka tu pening tengok orang Melayu. Perempuan Melayu ni, wah, senting-senting, nampak buku lali. Pakai kain nampak buku lali. Biasanya lelaki yang pakai kain nampak buku lali, tapi mereka nampak, wah, perempuan Asia ni ajaib. Perempuan Asia pula tengok ajaib, melirik-lirik dia punya abayas, kotor buat semayang pula tu. Padahal tak menjadi masalah kan, sebab asal kepada suatu perkara adalah suci. Selagi mana seorang tu tak yakin, tak pasti dia dah terkena najis dan sebagainya, maka dianggap suci pakaian tersebut, boleh bawa sembahyang. Al-yaqin la yazulu bisyak. Itu kaedah fiqh. Yakin tidak terhapus dengan syak. Jadi sesuatu yang kita yakin itu kita tak terkena najis apa-apa dah. Kalau sekadar syak, tak terkena, dia tak bagi faedah hukum di situ. Sekadar syak, pakai ini takut terkena najis, takut tadi kalau syak ni dia tak boleh lawan yakin. Yakin ni maksudnya kita yakin memang tak terkena. Kita lalu jalan tadi memang tak ada najis kan, kita tak tahu dah, pasti dah tempat jalan kita ni memang tak ada najis, tak ada apa. Jadi kalau seorang rasa syak, entah terkena, sebab dia tak pasti kena ke tak, bau pun tak ada apa. Jadi sekadar syak tu dia tak dapat nak
menukar hukum yang asal tadi. Asal segala perkara adalah suci. Suci. Walaupun tandas semai, asal pada tandas suci semai. Melainkan jika ada tanda-tanda najis di situ. Seorang masuk tandas, dia bawa telekung. Telekung dia sangkut. Sekali terjatuh kena tandas. Kena bawah. Alamak. Tapi saya tak pernah lah pakai telekung. Saya cuba gambarkan senario lah. Terjatuh atas. Alamak. Bau. Tak ada bau apa-apa. Tapi tandas kan. Takut najis ke apa ke. Jadi takut-takut ni dia tak efek hukum. Tak efek hukum asal. Asal hukum benda tu selagi mana tak nampak ada rupa najis, tak ada bau, tak ada apa, dia balik pada hukum asal, boleh pakai telekung buat sembahyang. Itu hukum asal. Tapi kalau rasa takut sangat, takut nanti was-was dan sebagainya, belilah telekung lain. Ada alasan lain nak beli telekung. Tapi kalau tak bawa duit nak beli telekung, kita dah tahu dah kaedah fiqh dia. Asal segala hukum suci. Dah. Seronok. Seronok hidup dengan berilmu ni, seronok. Dia mudahkan cara. Hadis yang berikutnya, haddatsana Suwaid bin Nasar haddatsana Abdullah bin Mubarak daripada Musa bin Ubaidah daripada Iyas bin Salamah ibn al-Aqwa daripada ayahnya berkata, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memakai kain pelikat hingga ke pertengahan kedua-dua betisnya. Berkata Sayyidina Uthman, beginilah keadaan pemakaian kain pelikat sahabatku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nampak seseorang pakai sampai pertengahan betis, kita jangan main-mainkan dia. Ini balik daripada tempat banjir ke apa ni. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang nak pakai jubah yang terbaik kan, kalau dia tak nak pakai pertengahan betis, jangan sampai menutup buku lalinya. Maksudnya di bahagian betis juga, tapi dia agak rendah, tapi jangan sampai menutup buku lalinya. Apa hukum menutup buku lalinya? Itu pula terbahagi pada dua. Kalau dia tutup dengan sebab nak sombong, sebab nak tunjuk gah, sebab kadang pakaian melirik ni ada orang pakai bukan sebab apa? Sebab nak tunjuk gah. Kadang melirik tu sampai panjang, sampai 10 orang nak kena angkat, nak tunjuk gah pakaian dia tu. Kalau dia pakai kerana sombong, haram. Tapi kalau dia pakai sebab itu yang ada, mungkin tak sempat jahit dan sebagainya, tidak makruh, bila hatinya tidak sombong. Ataupun seorang pakai kod etika pemakaian pergi office dan sebagainya, dia pakai seluar, terpaksa dia nak tutup buku lalinya, pakai stokin lagi, tak menjadi masalah. Selagi mana dia tutup tu tak sombong, sebab dah jadi kod etika begitu. Tapi kalau seorang dah pakai tie, pakai kod, pakai kemeja, pakai seluar, tapi nak pakai atas buku lali juga, tak ada masalah. Jangan mempermain-mainkan pula. Ini style apa ni? Style banjir ke apa? Jangan. Maksudnya dalam keadaan macam tu pun dia nak amalkan sunnah, tak ada. Dan kita nampak memang ada orang yang amalkan, tak ada masalah. Jadi kita kena bezakan antara sesuatu yang bukan sunnah dan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Hari ini ramai orang kata ini haram-haram, sebab padahal benda tu bukan bertentangan dengan sunnah. Ya, benda tu bukan sunnah, tapi benda tu tak bertentangan dengan sunnah. Bila sesuatu itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka jangan terlalu keras terhadap orang lain. Hadis yang terakhir dalam bab ini, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Ahwas daripada Abi Ishaq, daripada Muslim bin Nuzair, daripada Huzaifah bin Yaman berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betis baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda. Kenapa ada atau? Perawi terlupa waktu dia dengar hadis ni daripada Sayyidina Huzaifah. Huzaifah kata Rasulullah pegang betis Huzaifah,
dia ke ataupun dia tu maksudnya Rasulullah. Jadi dia ragu-ragu. Bila perawi ragu, akan dibawakan kedua-dua sekali, kan? Betis Huzaifah atau betis baginda. Ini memang ilmu hadis memang begitu. Bila perawi ragu tentang satu perkara, dia akan datangkan atau untuk nak cermat, sebab tak tahu apa sebenarnya hadis yang sebenar. Lalu bersabda, inilah tempat, yakni hujung kain pelikat. Jika engkau enggan, maka lebih bawah daripada itu. Maksudnya yang terbaik ini di pertengahan betis. Tapi kalau kau nak rendahkan lagi, maksudnya nak labuhkan lagi daripada itu, jika maka tidak boleh hujung kain pelikat itu sampai di buku lali, iaitu jangan sampai menutupi buku lali, ya. Wallahu a'lam, sampai di situ. Bab yang berikutnya berkenaan cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tepi incinya para sahabat merekodkan tentang Rasulullah, sampai cara berjalan pun kita dapat tahu. Mana ada tokoh yang kita tahu cara berjalan, tokoh yang hebat. Kalau kita ni suka buku Shakespeare, macam mana Shakespeare berjalan? Ya. Kalau kita suka siapa? Abraham Lincoln, kita tak tahu macam mana cara dia jalan. Kalau kita suka Alexander Graham Bell, pencipta telefon, kita tak tahu macam mana cara dia jalan. Tapi Rasulullah terinci direkodkan satu persatu. Maksudnya para sahabat sangat memahami bahawa segala apa yang berkaitan dengan Rasulullah adalah sangat bernilai untuk direkodkan, untuk disampaikan kepada generasi yang berikutnya, supaya mereka dapat gambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan fikirannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengenalan kepada baginda. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah dunia ini dan kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.